Wa khuliq, manusia itu memang dijadikan lemah. Kita orang lemah, kita makhluk lemah. Walaupun lemah, kita Allah SWT pilih supaya jadi khalifah, kerana kita ada kekuatan yang tidak ada pada makhluk lain. Dan kekuatan itu Allah yang bagi. Makhluk lain dia tak ada satu saja, iaitu akal. Kekuatan kita di situlah kekuatan akal. Maka kita boleh mendahului makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Kita boleh belajar, kita boleh mencipta, kita boleh berinovasi, kita boleh membangunkan negara, kita boleh merubah situasi negara. Itu Allah SWT berikan kekuatan akal. Dan sampai kita boleh mengurus makhluk yang lain yang lebih hebat daripada kita daripada segi fizikalnya. Manusia boleh tangkap gajah, walaupun gajah itu besar. Manusia boleh tangkap harimau, walaupun harimau itu buas. Manusia boleh tangkap ikan paus. Yang mana ikan paus itu bukan alam dia pun. Manusia ni bukan alam air, tapi boleh tangkap ikan paus. Sanggup pergi tengah laut cari ikan paus. Dulu saya suka baca buku Moby Dick. Moby Dick ni cerita pasal paus putih. Punya obses dia nak dapat Moby Dick dalam cerita tu lah. Dalam cerita tu dapat tangkap. Kekuatan mana? Kekuatan akal. Kekuatan akal dan juga kekuatan tubuh badan mungkin pada ketika itu. Tetapi Allah SWT berikan satu kekuatan yang sangat-sangat kuat, yang menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana besok. Sebab yang akan dihisab nanti manusia, jin. Syaitan tak payah nak dihisab, terus ke sana dia. Dia terus ke dalam neraka. Kita akan diletakkan. Sebab tu kita di dalam dunia ni, kalau kita baca Quran, kita teliti Quran, ada pangkat ataupun peringkat-peringkat manusia. Peringkat yang paling bawah adalah muslimin, orang Islam. Kemudian naik sikit mukminin. Ada beza lah tu kan, ada beza mukminin dengan muslimin. Muslim dia lepas saja mungkin rukun Islam, ataupun dia lepas di antara rukun Islam. Apa rukun Islam? Mengucap kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, pergi haji. Dan dia lepas dia gelarkan dia itu sebagai Islam. Kenapa? Mungkin dia terlepas satu je, dia lulus satu benda ni. Apa dia? Syahadah. Tapi ada juga kita menyedihkan pada zaman sekarang ni, ada juga Islam tak tahu itu syahadah, tetapi dia Muslim daripada sudut keturunannya. Okey, lepaslah, mudah-mudahan dia tu menggelarkan diri Islam. Bila dia tanya Allah itu ada. Apa hukum sembahyang? Wajib, walaupun tak sembahyang. Itu orang Islam. Orang Islam yang macam mana? Fasik. Orang Islam yang rosak. Ada atas lagi muslimin, muqarrabin. Itu golongan-golongan. Perkara yang menjadikan kita ni berperingkat supaya kita dibalas di akhirat besok mengikut peringkat kita. Kita percaya syurga ada, dan syurga itu bertingkat. Tingkat yang teratas namanya Jannatul Firdaus, dan sebelumnya itu adalah Jannatul Jannah yang lain, syurga-syurga yang lain. Kenapa bertingkat? Sebab mengikut amal manusia yang ada di bumi ini. Kita masuk ke dalam syurga bukan kerana amal kita, bukan kerana tahajud kita,
bukan kerana zakat kita, bukan kerana puasa kita. Itu amal-amal itu akan dikira selepas kita masuk syurga. Tapi kita masuk ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada rahmat Allah, tak ada kasih sayang Allah kepada kita, tak masuk syurga kita. Mungkin amal kita banyak, tetapi ulama kata apa? Amal kita ni kalau nak dibandingkan dengan syurga punya nikmat, tak sepadan. Bukan macam langit dengan bumi. Tak tahulah, besar lagi lah kita punya perbezaan. Sebab nikmat syurga terlampau hebat, tuan-tuan, terlampau hebat. Kalau nak dibandingkan dengan amal yang kita buat ni, amal yang macam mana pun tak setanding dengan balasan yang Allah SWT berikan di dalam syurga. Cuma yang bertingkat tadi itu, pada peringkat yang tertinggi mungkin di syurga nanti kita bersama-sama dengan para Nabi. Kita selalu doa dalam Yasin. Kita bersama dengan siapa? Minan Nabiyyin Was-Siddiqin Was-Syuhada Was-Solihin. 4 golongan ni hebat. Siapa mereka ni? Minan Nabiyyin, para Nabi sebut. Oh, kita boleh tengok para Nabi pada kita. Kalau kita samalah dengan dia, sedekat dengan dia. Was-Siddiqin, dan orang yang membenarkan apa saja yang datang daripada Allah, daripada bentuk suruhan, dan menghalang diri daripada melakukan kemungkaran. Ini orang yang benar dan membenarkan. Siddiq, contoh yang paling mudah yang Rasulullah SAW berikan gelaran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana boleh dapat gelaran Abu Bakar Siddiq? Nama Abu Bakar itu bukan Abu Bakar, bukan nama sebenar. Nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi dapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar. Sebab peristiwa Isra Mi'raj kan. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah melalui perjalanan yang sangat-sangat ajaib. Ajaib. Pada kita ajaib lah. Satu malam boleh merentas daripada Makkah ke masjid dari minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik pula 7 langit, 7 lapis langit, berjumpa dengan Allah, pergi pula jumpa, tengok syurga, tengok neraka. Satu malam turun. Rasulullah SAW diperintahkan untuk cerita. Rasulullah cerita, maka wujudlah 3 golongan. 3 golongan. Satu kufur, satu bertambah imannya, dan satu munafik. Nabi cerita lah gini. Maka terpecah pada ketika itu ujian untuk mereka ni semua. Ada yang kata, Muhammad ni dah gila ni. Dia cerita satu malam boleh pergi Mekah ke daripada Mekah ke Masjidil Aqsa satu malam. Dulu mana ada Grab, dulu tak ada train laju, dulu menaiki unta. Perjalanan biasa seminggu. Ini satu malam. Satu golongan sudah muncul. Gila Muhammad ni dia kan. Dah kita tak ikut lagi Muhammad. Kufur dia. Golongan yang kedua makin bertambah iman. Siapa? Ini di antaranya Abu Bakar Siddiq. Ada seorang sahabat yang masih ragu-ragu lagi dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia balik berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia rasa nak tanya Nabi ni takut. Baik aku tanya Sayyidina Abu Bakar lah. Tanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar, kau percaya tak Nabi cakap macam ini? Apa yang Nabi cakap? Nabi cerita lagi di semua di sana turun gini lagi dah habis. Kalau dia ceritakan benda lebih benda tu pun dah percaya. Itu start. Abu Bakar, dikatakan Bakar itu Abu yang bersegera Siddiq membenarkan Rasulullah. Tak ada ragu-ragu pun, tak ada ragu-ragu. Ini golongan yang kedua yang digambarkan. Minan Nabiyyin Was-Siddiqin Was-Syuhada, mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Wassalihin, orang-orang yang soleh. Itu peringkat yang tinggi tadi, yang bersama-sama dengan Nabi tadi. Orang soleh apa tuan-tuan? Perkataan soleh ni, amal soleh ni mungkin kita boleh kaji semula. Apakah makna amal soleh? Amal soleh adalah amal yang betul. Amal yang betul mengikut apa yang digariskan oleh syarak dan dia buat dengan keadaan yang betul. Itu soleh. Maknanya kita solat, adakah kita solat ikut syarak yang diajar? Ya betul. Amal kita itu adalah amal soleh. Tapi kalau solat kita belum lagi sempurna, kita ke arah soleh sekiranya kita sedang belajar. Semayang ni pun nak kena tahsin kan? Kena tahsin. Kita tidak boleh merasa selesa dengan solat ataupun keadaan solat yang telah kita kerjakan selama ni, supaya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik, dan kita buat amal dalam keadaan yang soleh. Dari patah balik tadi peringkat manusia itu tadi, berdasarkan amal dia yang banyak dekat dunia ni. Ada orang dia boleh selawat 1000 kali satu hari. Ada orang boleh tahajud malam tiap-tiap malam. Ada orang boleh berzikir zuhur sampai daripada subuh sampai terbit matahari. Amalan masing-masing. Amalan-amalan inilah, banyaknya amalan itulah yang membezakan peringkat kita nanti di dalam syurga. Jadi amalan-amalan itu adalah merupakan zikir. Sebab manusia ni dia ada 3 unsur. Satu yang namanya akal, satu namanya badan, jasadiah, yang satu lagi namanya roh. Ketiga-tiga ni mesti diberi makan. Mesti diberi makanan, tak boleh kosong. Tak boleh kosong. Makanan akal, ilmu pengetahuan. Kena belajar. Kalau peringkat sekolah dia darjah 1, naik 2 sampai darjah 6, ambil pula BA, ambil pula master, ambil pula PhD. Kalau tak ada tu pun boleh belajar. Maknanya sentiasa belajar, mengisi akal, mengisi ilmu. Kita berada di zaman ilmu, kena isi benda ni semua. Yang menang pada zaman ini adalah ilmunya, bukan kekuatannya, ilmunya. Dengan ilmu tu dia kadang-kadang boleh benda yang baik jadi lebih baik. Kalau salah ilmunya, benda yang baik jadi tak baik. Gitu. Tapi kita diajarkan untuk belajar ilmu yang boleh bermanfaat kepada kita dan orang lain. Itu makanan akal. Yang kedua, jasad kita di badan. Jasad kita pun perlu makan lah. Macam biasa lah kita makan, mentong, sarapan, ngombe, itu sama lah tu. Makan. Dan makanan itu kenalah makanan yang ditetapkan kualitinya dan piawaiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu halalan thayyibah. Ikut juga Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita, makanan kita tadi, maka ikutlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Sebab ilmu ni banyak, makanan pun banyak. Ilmu ada yang berguna, ada ilmu tak berguna. Ilmu yang berguna ni lah ilmu fiqh, ibadat, tauhid, sains, matematik, geografi, yang kita belajar secara formal ataupun belajar secara berkuliah dulu dengan itu ilmu. Ada juga ilmu yang tak bermanfaat, malahan haram untuk dibelajar. Yang namanya ilmu sihir. Jangan belajar ilmu sihir ni. Saya nak belajar je Ustaz. Saya nak belajar saja, tapi saya tak amalkan. Tak adanya. Kena pula ilmu sihir ni ilmu yang best kan. Agak-agak bawa kereta, tengok orang sebelah laju, itu pun rasa marah. Kecil gitu tu. Contoh. Kita boleh magickan dia. Kita belum berhentikan kita dia. Mesti amal punya. Anak-anak kita pun tuan-tuan, kalau belajar taekwondo dekat sekolah ataupun belajar malam-malam, hari pertama belajar taekwondo,
pakai baju taekwondo, balik tak nak buka lah, terus nak test. Dia terus nak test kaki dia tu. Walaupun hari tu baru belajar apa pun, belajar tumbuk pun tak betul. Maknanya manusia ni kalau ada ilmu dia mesti nak amal. Pula ilmu tu ilmu yang hebat. Sihir ni hebat, tetapi haram untuk dibelajar. Haram untuk belajar. Itu ilmu. Makanan pun tadi juga, makanan untuk badan kita ni. Ada makanan yang halal, ada yang makanan yang haram. Yang halal, innal halala bayyinun. Yang halal itu terang. Yang boleh dimakan, makanan yang disembelih, makanan yang baik-baik, dan makanan makan dengan cara yang baik, kan? Makan dengan niat yang baik. Itu semua baik-baik. Ada juga makanan yang diharamkan. Makan benda haram, zatnya itu haram. Makan caranya haram, zatnya halal tapi caranya haram, mencuri, merompak, memeras ubud dan sebagainya. Itu haram untuk dimakan walaupun bendanya halal. Itu makanan untuk akal dan makanan untuk badan. Maka perlu dipilih supaya dapat betul benda itu kita dapat dengan sebaiknya. Roh pula makanannya apa? Perlu diisi juga roh ni. Makanannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan banyak hati, banyak hati. Qulub itu plural. Kalau bahasa Inggeris itu plural, banyak. More than one. Kan? Chest, ada S, plural. Tapi kalau singular untuk qulub itu adalah qalbun, singular dia. Qalbun. Kenapa Allah SWT sebut qulub? Tidak akan berzikir kepada Allah SWT akan dapat menenangkan hati, banyak hati dapat menenang. Sebab memang zikir itu adalah kerjanya menenangkan hati orang. Menenangkan hati orang. Kalau kita zikir seorang, tenanglah hati kita. Orang sebelah dengar, dia boleh tenang. Dia boleh tenang. Al-Quran kita baca, orang sebelah boleh tenang. Kalau dia tak tenang, something wrong, something weird. Zikir tidak menenangkan hati, ada masalah hati dia. Macam mana cara nak mengatasi masalah hati dia tadi? Kena banyak lagi dengan zikir. Jangan lari. Orang yang lari daripada zikir ni, hatinya tak akan tenang. Bukan saya sebut, Allah SWT sebutkan tadi kan. Tidakkah dengan berzikir kepada Allah SWT itu menenangkan banyak hati? Kita baca ramai-ramai malam tadi, saya rasa kita baca surah Yasin. Ke surah Kahfi, Kahfi lah, kadang-kadang kita baca Kahfi, kadang-kadang kita baca Yasin. Kita duduk daripada maghrib sampai isyak baca, tenang, hati kita tenang. Walaupun dekat rumah tu macam-macam rancangan TV aja, itu bukan menenangkan, itu mengembirakan. Gembira dengan tenang lain. Bergembira dalam bahasa Arab farhah, gembira. Tapi kalau tenang, itulah tadi, mutmainnah, tenang. Kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, tenang betul hati kita, tenang. Lama-lama tenang, banyak. Makanan untuk hati, selagi mana zikir itu disandarkan kepada Allah, pasti akan tenang. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Quran tadi apa? Ala bizikrillah, mestilah zikir Allah, tatmainnul qulub. Ada juga orang zikir tetapi bukan zikir Allah. Zikir dia itu zikir yang khurafat. Zikir tidak terdapat di dalam nas, tidak terdapat apa yang diturunkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak bersumberkan Al-Quran.
Dulu ada fahaman apa di segamat dulu kan. Minta maaf kan segamat kalau kat sini. Fahaman lim betul-betul. Dia sebut nama guru dia. Ada fahaman yang berzikir bukan sebut nama Allah, tapi sebut nama dia punya, dianggap dia tu sebagai wali, sehingga kan mengangkat orang itu sebagai Tuhan. Dia tak akan tenang. Ketenangan yang nampak pada muka dia itu adalah ketenangan yang pembohong-bohong, ketenangan yang dusta. Tapi orang yang berzikir kepada Allah SWT, banyak berzikir, dia akan tenang setenang-tenangnya. Sebab tu kita ni diajar di dalam solat itu tidak lepas zikir, tidak lepas sebut nama Allah SWT. Setiap pergerakan kita, perpindahan daripada pergerakan ke pergerakan, semuanya dibaca. Semua ada baca. Itulah zikir yang paling mantap. Itulah zikir yang paling penuh yang kita boleh belajar daripada amalan solat. Allahu Akbar, terus doa iftitah, terus Al-Fatihah, terus surah. Nak pindah pun diajar Allahu Akbar, supaya tidak ada buang masa, supaya tidak ada terbuang amalan kita yang tidak terisi dengan zikir ni tadi. Itulah solat. Nak mengajar kita hidup kita ni jangan lepas daripada zikir. Macam solat tadi, bukan solat saja berzikir, dalam kehidupan kita zikir. Walaupun mungkin bukan zikir secara literal subhanallah subhanallah, tapi kepala ni ingat Allah sentiasa nampak, Allah sentiasa mendengar. Kita nak buat jahat, Allah nampak. Kita nak cakap tak baik, Allah dengar. Hati ada niat tak baik, Allah tahu. Itu juga dinamakan zikir. Kan hati tenang. Nak buat sesuatu benda yang tak baik, akhirnya kita ada yang mengawal, kita nampak dengan mata kita, perasaan kita nampak, ada yang kawan dah tak payah buat lah, tak apalah, orang tak cakap aku tak bagus pun tak apalah, janji Allah meridai perbuatan kita. Akhirnya kita jadi tenang. Akhirnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua amalan kita. Dan amalan-amalan kita itu semuanya adalah amalan-amalan zikrullah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya kita jadi tenang. Ketenangan orang lain apa dapat? Selamat. Selamat. Mulut nak mengumpat, tak boleh, Allah larang. Mulut kita selamat, jiwa orang lain selamat, tak terumpat dia. Begitu juga orang yang niat nak mencuri, nak mencuri, Tuhan tak kasih. Kita selamat, orang lain punya harta selamat. Itu sebab dinamakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah tanya tu, tidak akan dengan berzikir Allah, ingat Tuhan, akan jadi tenang banyak hati. Tu kesannya begitu. Kita buat sesuatu yang baik, akan dapat juga kebaikan kepada orang lain. Contohlah, mudah-mudahan pada tengah hari ini kita duduk ni, inilah di antara contoh zikrullah, majlis zikir. Dapat ketenangan, mudah-mudahan. Malaikat di sekeliling kita ni, kita tak nampak, 70,000 mendoakan kita. Apa yang didoakan? Keampunan. Ya Allah, ampunkanlah qaryah yang hadir ni, kata masjid Raudhatul Jannah ni. Bukan gitu, tapi dia sebut seorang-seorang nama ni. Ya Allah, ampunkanlah, tak apa, saya gunakan nama. Ya Allah, ampunkanlah dosa Haji Roslan. Kalau ada nama lagi, ya Allah, ampunkanlah dosa Haji Amin. Ada? Tak ada. Ya Allah, ampunkanlah dosa Haji. Seorang-seorang disebut nama. Ini kehebatan majlis berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perbuatan zikir ini perbuatan yang kadang-kadang nampak secara formal dan kadang-kadang tidak nampak sebab kita buat sendiri. Tetapi makanan kepada roh ini, berzikir ini, yang akan menjaga kita punya jasad dan akan menjaga kita punya ilmu. Dia akan jaga. Sebab 3 unsur ini yang paling hebat itu adalah benda yang tak nampak tadi.
yang namanya roh. Kerana roh kita itulah yang menjadikan kita kuat. Roh itulah yang akan menjadikan kita hebat. Kita tahu peristiwa bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1453 dapat menaklukki Konstantinopel. Apa dia buat? Nampak rantai besar. Oi, tak boleh. Askar kata tak boleh kita dekat. Apa Salahuddin Al-Ayyubi buat? Gunung, cross gunung. Bukan orangnya dengan kapal-kapal sekali. Kekuatan mana ni? Kekuatan dalam. Kalau kekuatan badan, memanglah askar-askar tu semua hebat-hebat badan ni, ilmu pun ada. Tapi kalau tak kuat ni, tak bangun, tak buat tu. Angkat kapal 70 buah kapal. Kalau hati dalam diri kita tak kuat, tak bangun kita malam-malam. Kalau hati kita tak kuat, kita tak hadir hari ni. Walaupun badan sihat, walaupun badannya sadar. Malam tadi angkat apa besi. Kalau hati tak kuat, pagi-pagi tak boleh angkat selimut. Sampai subuh. Itulah pentingnya zikir, kekuatan hati yang akan menggerakkan semua badan kita menjadi manusia yang hebat. Jadi saya rasa sampai situ saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada perkataan yang tak sesuai dengan dan yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu bermakna di sisi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.